Saya tahu kehangatannya di luar sana ternanti-nantikan senarai pencalonan ramai yang sedang menonton itu dan kita dapat memahami kehangatan berkenaan. Namun operasi keselamatan negara, aspek security harus kita teruskan, harus kita pastikan berterusan. Maka bicara naratif pada malam ini memberikan suluhan kepada satu aspek yang cukup penting dan memerlukan perhatian semua rakyat Malaysia pastinya, bukan hanya berkait tentang politik dan juga PRU, tetapi berkait malam ini secara spesifiknya tentang jenayah pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran, dan anda juga berpotensi boleh menjadi mangsa. Assalamualaikum, salam muhibah. Saya Syed Munawar bersama menemani anda untuk 60 minit berbaki ini bercakap tentang ini, dan tetamu yang akan dibawakan nanti akan bercakap secara langsung menjadi keprihatinan ramai. Sebelum ini saya bertemu di Kedah bersama Daniel di lapangan terbang Kedah bertanyakan tentang pintu masuk. Jadi saya kira Daniel teruskan bersama dengan kami untuk memerhatikan perbincangan ini berkait tentang pemerdagangan orang, walaupun saya dah bertanya sedikit kepada tetamu saya tadi tentang manifestasinya, apa bentuk cabarannya. Tetamu malam ini adalah Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Muhammad Fauzi bin Maisa. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerisauan, Datuk, dalam aspek pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran ni? Ada concern yang besar masa ini? Pada masa ini sebenarnya jenayah ini, pemerdagangan orang ni sebenarnya adalah, kalau kita tengok di keseluruhan jenayah di dunia ni, dia merupakan yang ketiga terbesar di dunia. Okey. Yang pertama adalah pengedaran dadah. Okey. Yang kedua adalah penyeludupan senjata api. Okey. Jenayah pemerdagangan orang adalah yang ketiga. Jadi kita memang bimbanglah. Sebab kalau kita menengokkan statistik di negara kita pun, jumlah kes semakin meningkat. Dan ini memang membimbangkan kita lah. Ya, jadi tepat sekali kehadiran Datuk pada malam ini untuk kita bicarakan tentang jenayah pemerdagangan orang. Anda mungkin menjadi mangsa seterusnya. Apa juga keprihatinan, persoalan boleh kemukakan di Facebook. Nanti ada kesempatannya, insyaAllah kita akan angkat. Sebelum kita pergi lebih jauh, Datuk, bercakap soal terminologinya, ya, soal pemerdagangan orang. Agak mouthful nak menyebutnya, pemerdagangan orang ini. Dan satu lagi kita ada istilah kita sebut sebagai penyeludupan migran. Jadi mungkin kalau Datuk boleh jelaskan di mana bezanya, di mana samanya antara kedua ni. Okey, di Malaysia ni kita ada akta. Akta yang kita namakan sebagai Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran. Atau ringkasnya kita panggil Akta ATIPSUM lah. Itu dalam bahasa Inggerisnya lah. Ya. Dalam akta ini kita mendefinisikan pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran lah. So kalau secara mudahnya pemerdagangan orang ni adalah semua perbuatan yang mengeksploitasikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Okey. So apa kita masukkan eksploitasi? So dia ada banyak kategori eksploitasi. Yang pertama eksploitasi seks. Okey. Sebagai contoh, mungkin seseorang telah diperdaya. Mungkin dijanjikan dengan pekerjaan lain, tetapi akhirnya dia berakhir di tempat pelacuran. Ataupun kerja yang sepatutnya dibuat, yang dijanjikan itu tidak diberikan kepada individu tersebut, tetapi diberi kerja lain. So mungkin menjadi sebagai JRO, itu kita consider sebagai eksploitasi seks lah. Memang ada kes-kes beginilah. Sebenarnya pun kalau kita tengok ada kes-kes yang telah kita bicarakan, kita tangkap, ada sehingga ibu kandung ataupun ayah kandung melacurkan anak sendiri. Ini termasuk dalam kategori pemerdagangan orang, eksploitasi seks. Okey. Yang kedua adalah buruh paksa. Okey. Buruh paksa ni kita memaksa seorang membuat satu pekerjaan, tetapi mungkin kita pekerjanya melangkaui masa yang ditetapkan. Mungkin sepatutnya 8 jam, tapi dia bekerja sampai 16 jam, tanpa henti, kan, tanpa rehat yang cukup. Mungkin juga dia dalam masa sama dia didera, kan, ataupun diberi makanan yang memang sedikit lah. Mungkin 1 kali 1 hari. Itu eksploitasi buruh paksa. Dan yang ketiga adalah perhambaan. Perhambaan ni sebenarnya di zaman IT ni memang, kalau ikutnya memang tak berlaku perhambaan, kan. Tapi sebenarnya perhambaan border ni memang ada. Sebagai contoh, ada kes di mana pekerja-pekerja di sebuah restoran, kan, mungkin mereka ni diarahkan bekerja daripada pagi sehingga malam, dan selepas habis waktu kerja mereka dikurung. Dikurung, dia bagi makan tanpa gaji. Seolah macam hamba je, kan, macam hamba. Dan yang seterusnya, pemerdagangan orang ni boleh juga merangkumi penjualan organ.
Okey, maksudnya sebagai contoh ada kes di mana kita dengar mungkin kanak-kanak ataupun orang dewasa dicolek kan, dicolek dan kemudian dipaksa untuk mungkin ada yang dibunuh kan, ada diambil organ dan dijual organ itu. Dan yang seterusnya adalah penjualan bayi. Penjualan bayi juga sebenarnya termasuk dalam kategori pemerdagangan orang. Sebab kita tahu ada kesnya di mana ada klinik-klinik tertentu yang menjual bayi ini. Mungkin sumbernya daripada anak-anak luar nikah ataupun ada ejen tertentu yang mungkin mencolek bayi itu atau merampas bayi itu dan menjual kepada klinik ini dan klinik pula menjadi sebagai ejen untuk menjual kepada orang lain. Itulah antara contoh pemerdagangan orang lah kan dalam definisinya. Yang seterusnya adalah penyeludupan migran. Penyeludupan migran ini sebenarnya dia yang kata kuncinya adalah satu dia migran, kedua dia melibatkan warga asing. So penyeludupan migran ini adalah satu bentuk perbuatan yang kita sama ada kita rancang, kan? Kita mengatur, kita memudahkan, kita memudah cara kan membawa orang masuk atau keluar dari negara, walaupun secara transit. Mungkin sekejap saja kan, membawa masuk orang daripada negara luar, transit di Malaysia dan keluar. Itu pun penyeludupan migran. Kita boleh kategorikan sebagai penyeludupan migran. Cuma yang perbezaannya penyeludupan migran ni kalau dengan pemerdagangan orang, yang pemerdagangan orang dia secara paksaan. Maksudnya dipaksa tanpa keredaan hati. Untuk penyeludupan migran dia memang ada persetujuan daripada individu tersebut lah. Cuma kemasukannya memang secara tidak sah lah. Dia mungkin tidak ada dokumen, tidak ada visa ataupun pasportnya palsu. Ini perbezaan. Dan kalau pemerdagangan orang boleh berlaku kepada rakyat tempatan dan juga warga asing, tetapi untuk penyeludupan migran dia boleh berlaku kepada warga asing sahaja sebab dia adalah jenayah rentas sempadan. Di antara kedua-dua ini pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran dalam konteks Malaysia, mana yang lebih geruh? Mana yang lebih berat dalam konteks masalahnya di Malaysia? Dia lebih kalau sebenarnya yang lebih berat adalah pemerdagangan orang lah. Sebab dia banyak kategori yang saya sebutkan tadi itu, banyak kesalahan boleh disabitkan yang di bawah akta pemerdagangan orang. Kalau penyeludupan migran ni kita lebih tumpukan contoh macam ada kemasukan secara haram pendatang asing kan daripada negara jiran sebenarnya. Dan mereka ini sebenarnya yang di bawah penyeludupan migran ni dia adalah kita hukumnya di bawah adalah kesalahan immigration. So tetapi kalau untuk pemerdagangan orang ni adanya jenayah. Lebih dari itulah. Dan ada banyak kategori disebut tadi, eksploitasi seks, termasuk ayah yang melacurkan anak, kemudian buruh paksa, dan juga perhambaan moden yang Datuk kongsikan itu tadi, penjualan organ termasuk penjualan bayi. Di antara kelima berapa ni? 2, 4, 6, 5, 6, 7 masalah ini yang paling menjadi kerisauan, concern kita, khususnya KDN. Yang nombor 1 dan nombor 2 tu eksploitasi seks dan juga buruh paksa lah. Sebab macam kita ni di Malaysia ni kita kebanyakannya di Malaysia ni kita menggunakan khidmat pembantu rumah. Pembantu rumah. Dan pembantu rumah tu kebanyakannya pun majoritinya adalah rakyat asing. Jadi banyak kes yang kita terima lah. Dari segi perhambaan, dari segi dia tak memberi layanan yang baik kan, memaksa kerja di luar tempoh masa ditetapkan kan. Lepas tu ada yang mendera, ada yang memukul kan, ada sampai ada kes tu di mana dia dipukul dengan getah paip kan, kena dengan batang penyapu. Saya rasa itu memang benda-benda yang bagi saya tak sepatutnya kita lakukan kepada seorang manusia dah. Itu menzalimi lah. Jadi saya boleh bayang apa yang tergambar di kepala saya pada peringkat ini tu bila bercakap soal pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini, selalu saja persepsinya terbelah kepada dua, mereka yang lokal dan mereka warga asing. Dalam konteks eksploitasi seks ini ada yang melibatkan lokal dan menjadi mangsa? Ada beberapa kes yang saya sebutkan tadi. Kalau saya sebutkan tadi yang ada bapa kandung, mak kandung yang melacurkan anak itu sebenarnya saya petik daripada kes yang berlaku di Ipoh Perak. Itu memang rakyat tempatan. Cuma bila kita mengikuti lah kan, kita tengok operasi yang dibuat oleh polis kan, bila pergi ke rumah-rumah pelacuran, kelab-kelab malam untuk jarak itu, kita nampak lebih kepada warga asing lah. Itu
Itu tak dapat dinafikan. Ya. Tapi memang Melibatkan lokal pun ada. memang ada. Ya, Memang baik. ada. Datuk, kita melihat kepada perkembangan mutakhir ini, pelbagai isu yang dibawakan, termasuk khabarnya baru ini, sempadan, ya, bawa masuk ke Siam, ya, kita sebut Siam je, tapi kita tahulah Thailand kan. Okey. Kemudian rupanya banyak unsur penculikan, kemudian bekerja di Kemboja. Ini adalah termasuk dalam kategori yang disebutkan tadi dan melibatkan rakyat Malaysia. Ya, betul apa ni tuan. Sebenarnya memang job scam ni juga termasuk dalam aktiviti pembudangan orang. Sebab saya sebutkan tadi, definisi itu mengatakan dia adalah secara paksaan. Okey. Paksaan ni kemungkinan ada juga faktor elemen penipuan. Okey. So ini kes yang berlaku baru-baru ini, rakyat Malaysia yang ditipu, yang bekerja pergi ke Kemboja untuk bekerja tu, memang itu termasuk dalam definisi pembudangan orang. Cuma dalam kes ini boleh saya terangkan sedikit kan. Ya. Ini sebenarnya berlaku pada rakyat Malaysia yang dia tertarik dengan satu iklan jawatan sebenarnya. Ni rakyat Malaysia ni sebenarnya dia ni seorang programmer komputer kan. Dia sebenarnya pernah bekerja di luar negara, dia pernah bekerja di China kalau tak silap saya lah. Okey. Jadi bila dia selepas MCO, dia balik ke Malaysia dan tidak ada pekerjaan. Jadi bila dia melihatkan satu tawaran iklan pekerjaan ni yang menawarkan gaji dalam lingkungan RM12,000 sebulan. Jadi memang agak lumayan kan. Dan kerjanya hanya sebagai mungkin programmer komputer saja. So dia pun mungkin dia menyediakan segala dokumen, pergi ke Kemboja kan, mengikut apa yang disarankan oleh bakal majikan itu. Saya dipahamkan sebenarnya kalau ada tawaran begini, dia punya tiket kan, dia punya perbelanjaan tu sebenarnya ditanggung oleh majikan. Okey. Dia pun berjaya masuk ke Kemboja, mungkin dia menggunakan pasport Malaysia, tak ada semua dokumen yang sah. Tapi apabila sampai di Kemboja, baru dia sedar bahawa memang yang kerja-kerja dia buat ni bukan kerja sepatutnya dia buat. Dia adalah menjadi scammer lah. Kan dia menggunakan komputer untuk memindahkan wang. Wang ni pula wang daripada rakyat Malaysia. Memindahkan wang rakyat Malaysia kepada negara-negara lain. Jadi dia pun dah sedar kan. Sebab beberapa hari dia sedar dan dia cuba buat percubaan lari daripada tempat je lah. Mungkin dengan menggunakan pertolongan orang sekitar. Okey. So dia berjaya keluar. Dia berjaya keluar dari tempat itu dan balik ke Malaysia lah. Okey. Itu baru dia sedar kata sebenarnya. Itu job scam. Ya, job scam. Dan mengikut ceritanya, dia pernah sebelum dia melarikan diri tu, dia pernah cuba menghubungi dia punya kawan dan juga keluarga di Malaysia. Tapi apabila diketahui oleh majikan, majikan terus mengurung dia dalam satu bilik gelap. Okey. Dan diberi makan sekali saja satu hari. Selama 2 hari dia dikurung begitu. So dia tahu dah sebenarnya memang aktiviti yang kurang sihat dan jenayah. Dan selepas itu yang dia cuba untuk lari balik. Itu sudah menjadi buruh paksa. Betul. Apabila sudah betul. dikurung. Datuk memberikan contoh tadi apabila seorang rakyat Malaysia bekerja ataupun ditawarkan kerja yang lumayan sebagai programmer. Tetapi saya rasa mungkin ada bentuk-bentuk tugas-tugas kerja profesion lain juga yang boleh dalam rekod KDN apa? Agaknya bentuk-bentuk tawaran kerja yang menyebabkan rakyat Malaysia ini tertarik untuk bekerja di luar itu. Apa bentuk kerjanya, profesionnya? Kalau untuk rakyat luar tu saya tak ada maklumat pada ketika ini. Cuma saya tahu memang kalau kita rakyat luar untuk masuk ke negara ini memang banyak lah. Okey. Kan? Rakyat Malaysia yang tertipu dengan bekerja di luar itu apa bentuk profesion? Tadi Datuk sebut contohnya tadi programmer, bentuk kerja lain? Kerja lain saya rasa kebanyakannya bila contoh rakyat Malaysia ni kalau untuk berjerah ke luar negara kan, kerja-kerja memang sebenarnya bukan kerja-kerja yang bentuk pemburuhan lah. Bukan biasa-biasa. Sebenarnya semi profesional atau profesional lah. Dan dia mungkin ditipu, jadi mungkin keadaan tempat kerja yang tak kondusif kan, kerja-kerja yang memang yang tidak menyalahi undang-undang negara tersebut lah. Saya membayangkan Datuk kalau saya melihat satu iklan, ini job scam dalam keadaan iklan itu keluar di dalam platform yang legit, yang sah. Kita tidak tahu bahawa ini sah atau tidak, melainkan selepas kita berada di sana dan tertipu. Bagaimana boleh kita scam satu hal, scan untuk kita saring. Pengetahuan yang paling asasi yang boleh Datuk kongsikan. Kita berehat dulu dan sejurus selepas itu mohon hikmah daripada Datuk Fauzi untuk mencerahkan. Kita berehat dahulu.
Dengan ini, kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Sebagai seorang peniaga, saya secara keseluruhannya saya menyokong kadar bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pihak kerajaan ini kerana pada sewaktu pandemik jualan agak terjejas. Jadi dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh usahawan dan saya berharapkan bantuan ini dapat diteruskan. Dia dapat bantu bayar caruman pekeso dan membantu perniagaan bertahan. Ketika pandemik, saya sebagai majikan, walaupun kedai tidak beroperasi tapi saya tetap membayar gaji pekerja. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah yang diberikan kerajaan sebanyak RM600, sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk membayar gaji pekerja. Sekurang-kurangnya dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, ia dapat menampung kos yang telah saya keluarkan untuk membayar gaji pekerja sebelum ini. Bantuan yang kerajaan telah perlukan untuk ketika time COVID itu sangat membantulah bagi saya. Sebab time COVID itu kita tak dapat nak datang kerja, kita kena bayar kos rawatan. Jadi dari segi bantuan tu banyak menolonglah pekerja-pekerja saya dan juga saya. Alhamdulillah semua telah sembuh daripada penyakit COVID-19. Susahlah masa tu, tapi sekarang pun susah juga. Nak bayar pekerja punya gaji tapi kedai tutup. Nasib baik kerajaan ada bantu subsidi upah. Terima kasih banyak. Masa PKP itu kita boleh cover semualah. Saya harapkan kerajaan boleh extendkan program subsidi upah ini sehingga ekonomi baik. Keluarga Malaysia. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Ya, dalam bicara naratif secara langsung ini bercakap tentang jenayah pemerdagangan orang dan juga mempersoalkan atau bertanyakan soalan, anda juga mungkin boleh menjadi mangsa seterusnya. Jadi itu yang kita bincarakan selama 18 minit yang berlalu bersama Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan KDN, Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Issa. Datuk, saya gantung tadi satu soalan dalam konteks job scam ini. Okay. Saya bayangkan iklan itu mungkin tampil di platform yang sah dan kita pun melihat tawarannya juga lumayan. Jadi kita hanya mungkin menyedari penipuan dan kita tertipu apabila kita sampai ke negara yang melakukan job scam ini. Apakah mungkin ada cara paling minima untuk kita membuat sedikit pengesahan atau kita tahu membezakan mana scam, mana tidak scam? Apa panduannya pada peringkat ini kalau Datuk boleh bagi sedikit nasihat? Okey, terima kasih Tuan Syed. Sebenarnya tak ada formula yang khususlah untuk kita mengetahui tentang sama ada tawaran itu sah ataupun satu penipuan. Sebab ini dia sebenarnya tawaran itu berlaku dia adalah daripada syarikat di luar negara. Okay. Kita pun mungkin tidak pernah melawat atau berjarah ke negara tersebut. Jadi cuma di zaman internet ni kita rasa lebih bertuah sebab kita boleh Google, kita boleh cari yang informasi itu di internet ataupun sebab kadang-kadang kita ni ada kita dalam komiti media sosial kan, kita boleh tanya rakan-rakan lah kan, kita boleh tanya rakan-rakan ataupun kita boleh semak pun, mungkin ada kawan-kawan kita tahu yang tentang kes-kes jenayah ini, boleh semak kot dengan pihak PDRM kan, sama ada mungkin ada tak kes yang sama pernah berlaku pada individu lain. Sebab kalau tidak, sebenarnya kalau kita tidak hati-hati Tuan saya, kalau kita dah terjebak ke sana,
Mungkin ada yang di kalangan yang ada yang bernasib baik dapat melarikan diri dan balik ke Malaysia. Ada mungkin yang sempat melarikan diri dan mungkin buat laporan ke balai polis, dan balai polis tersebut, negara tersebut menunjuk kepada kita punya pihak kedutaan dan diselamatkan. Tapi ada juga yang tidak bernasib baik. Mungkin akan tinggal dekat negara tersebut mungkin beberapa tahun. Kita pun tak tahu apa jadi kepada dia kan. Cuma dalam konteks ini, kalau lanjutan pada kes Cambodia tadi kan, sebenarnya kerajaan telah mengambil langkah lah sebenarnya. Kita telah untuk menubuhkan satu tanggungjawab khas yang diketuai oleh Wisma Putra untuk menguruskan hal-hal inilah. Contohnya untuk menyelamatkan kan. Ada pun mungkin ada pihak saudara menara untuk mengadu kan. Anak dia dah pergi kerja 3 bulan tanpa hantar berita kan. Kita tak tahu apa jadi kan. Jadi itu yang lebih baiklah saya rasa. Jawatan kuasa ini boleh membantu. Boleh membantu. Pada peringkat ini secara umumnya berapa ramai yang kita sudah berjaya selamatkan kalau ada datanya, Datuk? Okey, saya tahu kalau tak salah lebih kurang 100 lebih kita telah selamatkan. Banyak. Ada lagi pun sebenarnya, ada lagi yang kalau kes sebenarnya temu sekali saya ingat dalam lingkungan 300 lebih, dan kita dalam usaha lah. Kita akan, sebab saya pun ingin mengucapkan sabar dan tahniah kepada kita punya pihak polis kan. Sebab dengan hubungan kan, networking antara polis PDRM dan juga kita polis di negara luar kan. Di negara ASEAN ni kita ada ASEAN Nepal. Kalau di peringkat lain kita ada Interpol. Mereka ni akan berkongsi maklumat kan. Jadi kita dapat maklumat yang tepat, dan kita boleh meminta kerjasama lah. Kita kerjasama dua hal lah maksudnya kan, antara Malaysia dengan negara itu. Datuk, kita ada Datuk memberikan gambaran daripada awal tadi, 2 bentuk isu yang ditangani di bawah satu akta yang sama. Satu perdagangan orang, satu lagi penyeludupan migran. Bentuk akta yang ada ini memberikan hukuman apa kepada kesalahan-kesalahan ini? Okey, kalau kita merujuk pada akta Atik Sum ni kan, pada ni Tuan Syed, dia sebenarnya hukuman yang kita letakkan dalam akta ini memang sangat berat sebenarnya. Sangat berat. Kalau dia bermula dengan penjara. Penjara dia boleh pergi sehingga penjara seumur hidup. Ataupun minimumnya 5 tahun. Dan dalam konteks sekarang ni, dia boleh juga dikenakan sebatan. So maksudnya ini memang ini kesalahan serius lah, jenayah berat kan. Dan kalau denda, dia boleh pergi ke maksimum sehingga RM5 juta. RM5 juta ni bukan satu jumlah yang sedikit lah. Memang jumlah yang besar, sangat besar. Ini hukuman yang disebutkan tadi ini sebenarnya dia boleh dikenakan kepada individu, juga boleh dikenakan kepada pertubuhan lah, syarikat, perbudanan semua kena. Cuma kalau dari segi konteks berat atau tidak berat di satu kes ni, dia kalau melibatkan kesalahan berat ni mungkin kesalahan kepada perdagangan kanak-kanak. Itu dianggap lebih berat. Akan seseorang telah melakukan kesalahan ini mungkin akan menerima hukuman yang lebih berat. Mungkin akan dapat kepada penalti yang maksimum. Kadang-kadang bila dia memperdagangkan kanak-kanak ni sampai boleh menyebabkan kematian kan. Boleh menyebabkan kecederaan parah. Mungkin boleh menyebabkan kepada jangkitan penyakit HIV/AIDS yang mungkin tidak ada ubat kan, tidak ada penawar sampai ke akhir hayat kan. Sebab itu dalam akta ini, kalau kesalahan itu melibatkan perdagangan kanak-kanak ataupun OKU atau orang tidak boleh menjaga diri sendiri kan. Sebenarnya kalau dulu kalau kita nak sabitkan kesalahan perdagangan orang ni, kita perlu buktikan macam mana bentuk eksploitasi itu. Tapi dalam kes kanak-kanak ataupun OKU tidak perlu dibuktikan. Memang kita bila kita dapat apa yang sabitkan jenayah, tak perlu dibuktikan. Dia memang akan dihukum lah. Maksudnya kita memandangkan sebab kanak-kanak yang OKU ni orang-orang tidak berjaya. Tidak berdaya kan. Jadi memang sangat-sangat malang lah kalau mereka ni diperdagangkan. Datuk, saya boleh membayangkan pemerdagangan ini melibatkan kanak-kanak. Kalau melibatkan OKU ini selalunya untuk tujuan apa dalam rekod yang ada? Apabila mereka menjadi mangsa, digunakan untuk apa? Buruh paksa? Saya rasa ya betul, satu buruh paksa, tetapi OKU lebih kepada mungkin penjualan organ lah. Pendidikan kan, sebab mereka mungkin dari segi tenaga kan, dari segi keupayaan mereka tak tahu. So ataupun mereka mungkin kata contoh kita tengok kanak-kanak yang lembam sebagai contoh kan, mereka tak tahu kan, tak ada pedoman. Kalau dia bawa ke mana pun tak tahu jalan balik kan. Saya rasa
lebih kepada itulah. Mereka akan dicolekkan untuk dibangun. Untuk menangani ini pastinya kita memerlukan satu dasar supaya kita boleh bertindak di peringkat dengan kerangka yang lebih besar. Dalam konteks Malaysia ni, apa dasar yang telah ditetapkan bagi kita dapat menangani pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran? Okey, dalam konteks pemerdagangan orang dan penyelundupan migran ni, kita ada 3 dasar yang besar lah. 3 dasar besar. Satu yang sebutkan tadi, akta tadi kan, akta pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran. Ini akta yang besar lah. So akta ni pun kita mula kita gubal pada tahun 2006 kalau tak silap saya. Kemudian kita buat pindaan lah seterusnya kan, untuk menambah baik kan. Pada permulaan akta ni sebenarnya kita gubal untuk menangani jenayah pemerdagangan orang saja. Belum lagi masuk apa dia ni, penyelundupan migran. Bagaimana itu dia untuk fasa yang kedua lah. So akta ni sebenarnya kita menguatkuasakan lah. Kita menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia juga memandang berat kepada jenayah seperti inilah. Sebab kita pun sebenarnya kita semua tahu kita adalah di bawah anggota Bahasa Bersatu. Jadi semua negara anggota ni kita memang digalakkanlah. Semuanya sepatutnya ada peruntukan, ada akta untuk mengenai jenayah yang kita masukkan lah. Okey. Dan kita seperti mana akta-akta lain, memang akta-akta ini akan melalui pindaan-pindaan tertentu untuk menambah baik. Saya sebutkan tadi. Yang pertama kita tambahkan takrifan penyelundupan migran. Okey. Yang kedua kita tambahkan keahlian. Kalau dulu dalam majlis, kita ada majlis sebenarnya, majlis anti pemerdagangan orang dan penyelundupan migran ini, kita ada satu majlis yang kita tubuhkan. Kalau dulu kita hanya melibatkan agensi kerajaan saja. Kan, melibatkan mungkin agensi penguatkuasa, kementerian-kementerian tertentu, jabatan-jabatan tertentu. Tetapi pada pindaan yang kedua tu, kita masukkan penlibatan NGO. NGO dalam mungkin untuk mengubah dasar, untuk sama-sama berkongsi idea macam mana menangani jenayah pemerdagangan orang dan migran. Dan yang terkini pada tahun ini kita telah buat pindaan, kita menambah lagi sebenarnya, memberatkan lagi hukuman kepada mereka yang telah melakukan kesalahan di bawah pemerdagangan orang dan migran. Saya sebutkan tadi, kalau dulu 7 tahun, sekarang ni kalau dulu penjara 7 tahun, kerana penjara dah menangkaui 20 tahun. Ada yang semua hidup 30 tahun. Dan denda pun kita tingkatkan. Sebenarnya menunjukkan betapa kita ni memang serius tentang jenayah-jenayah inilah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pelan tindakan kemaksaan tentang untuk menangani aktiviti ini. Kita namakan pelan tindakan kemaksaan anti pemerdagangan orang dan migran, ataupun dia punya ringkasannya NAPTIP lah. NAPTIP. So sekarang ni dah ada 3 dah. Dah 3 dah apa dia ni, pelan ni. Dia bermula pada tahun 2010. Itu ni sebenarnya adalah pelan selama 5 tahun lah. 5 tahun, 2010, 2015. Dan kita ada yang kedua, 2016, 2020. Dan sekarang ni kita di peringkat ketiga, 2021, dan akan berakhir tahun 2025. Apa yang kita masukkan dengan pelan ini? Pelan ini sebenarnya kita menggariskan hala tuju kita. Hala tuju kita untuk menangani jenayah inilah. Kita akan susunkan beberapa program utama, aktiviti. Sebab kalau kita tengok di Malaysia, bukan KDN saja yang menerajui untuk tindakan untuk menangani jenayah ini. Kita melibatkan banyak kementerian. Kita ada banyak agensi penguatkuasaan. Jadi kita kena gembuling tenaga supaya semuanya membuat tindakan yang selari dan untuk mencapai objektif yang kita tetapkan dalam pelan inilah. Okey. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ada juga dipanggil National Guideline on Human Trafficking Indicators. Sebenarnya agak mencabar sebenarnya apa ni tuan, untuk mengenal pasti sama ada orang-orang kita selamatkan ni mereka betul-betul mangsa ataupun tidak, kan. Cara nak untuk mencari bukti, kan, untuk membuat siasatan, kan. Cuma mungkin ada setengah tu kita tak dapat nak bezakan sama ada ini betulkah dia di bawah pemerdagangan orang ataupun penyelundupan migran, kan, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi kadang-kadang bila kekurangan bukti, kalau kita tidak pandai, kita tidak mempunyai idea atau indikator macam mana nak menentukan ni, jadi kes tu akan menjadi kurang bukti. Bila ada kurang bukti, susah nak disabitkan. Jadi kita punya usaha dia mungkin akan menjadi sia-sia lah. Itu setakat ni
tiga tu lah. Ya. Tiga yang kita buat. Ya, tadi kedengarannya misalnya NAPTIP sudah dilaksanakan agak lama. Di sepanjang pelaksanaan ini ada kesan yang boleh kita kongsikan. Ini akan ditangani. Ya, saya mendapat indikasi. Kita berehat dahulu dan dijawab selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kerajaan bersetuju untuk memberikan bantuan sementara menunggu padi dituai, iaitu sebanyak RM200 untuk 3 bulan kali 2 musim. Saya bagi pihak petani-petani daerah Bandar Baru mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PM yang telah memberi bantuan subsidi racun baru-baru ini sebanyak RM100 per hektar. Dan sekurang-kurangnya dengan bantuan ini dapatlah meringankan beban petani-petani. Kita beri kepada nelayan amat baik sekali. Bermakna apa yang bantuan diberikan sampai kepada nelayan. Wang esai yang diberikan bulanan 300 kepada nelayan pun sampai. Bantuan sampan yang diberi pun sampai juga. Kira amat baiklah untuk sekarang ni buat masa ni yang ada. Kebunan RM200 itu untuk yang kami dapat itu ialah untuk kebunan perbelanjaan untuk budak-budak. Ya, saya ucapkan terima kasih kerana memberi kami bantuan sebanyak RM200. Pertamanya saya nak mengucapkan jutaan terima kasihlah Pelaga Nasional ini memberikan inisiatif bantuan sara hidup untuk pekebun kecil kita dalam masalah menghadapi musim tengkujuh. Untuk pertanian ni kerajaan masih lagi dapat suntik lah. Kan? Suntik lagi bajet lah untuk para petani untuk meneruskan diorang punya kehidupan. Kita harap kerajaan akan dapat menyuntik lagi lah dana yang lebih besar sikit lah. Okay, bicara naratif, saya langsung kita bercakap tentang pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. TKSU KDN bersama saya, Datuk Muhammad Fauzi Mat Issa. Datuk, saya gantung tadi satu soalan kerana kita sudah pun ada agendanya, ada dasarnya, NAPTIP. Success story, kisah kejayaan daripada pelaksanaan. Ada petunjuknya bahawa dan soal, saya tahu misalnya human trafficking ini adalah merupakan agenda global. Okay. Jadi bagaimana berbanding apa yang kita ada dalam kerangka undang-undang kita dengan apa yang telah ditentukan sebagai satu parameter yang baku, standard di peringkat antarabangsa. Adakah kita berada di kedudukan yang that's the best that the nation can offer? Betul. Ya. Betul, sebenarnya apabila kita menggubal akta kita ni, kita juga tidak buat bersendirian lah. Kita buat perbandingan sebenarnya kan, buat penanda arasan dengan akta-akta lain dengan negara lain lah. Memang betul kita pun antara negara yang di peringkat di Asia Tenggara ni antara yang terawal lah kita mengadakan akta tentang perdagangan orang bertumpah migran. Jadi sebenarnya pun kita aktif di peringkat antarabangsa. Jadi sebenarnya bila ada conference, ada persidangan kan di peringkat ASEAN ni kita terlibat, di peringkat dunia pun kita terlibat. Jadi
bila kita berkongsi kita punya kerjaan ni, berkongsi tentang kita punya akta ni dengan negara-negara lain, memang kita diiktiraf sebenarnya pun. Kita diiktiraf oleh badan-badan UN, kata memang kita punya akta ni memang dah menepati. Okay. Cuma apa juga sebenarnya bagi saya lah, akta di Malaysia ni memang selalunya kita lengkap, komprehensif kan. Memang ada dia punya hala tuju, ada dia punya ni semua. Cuma apa yang lebih penting adalah penguasaan kan. Penguasaan itu lebih penting dan juga kesedaran orang kan. Kalau kita ada akta tapi orang tak bekerjasama, tak buat laporan, tak beri maklumat kepada polis kan, jadi akta tinggal itu sajalah. Kita dapat nak kuasakan dengan baiklah. Tapi dari segi standardnya memang telah mencapai standard antarabangsa. Okey. Ya, cuma tadi apabila kita bercakap soal dasar undang-undang itu terpakai di dalam negara kita. Betul. Tapi kita di awal tadi juga bercakap soal bagaimana rakyat negara kita menjadi mangsa di negara orang. Ya. Jadi disebut dua negara sekurang-kurangnya tadi saya sebut tentang Thailand dan Kemboja. Bagaimana dua negara ini? Sebenarnya di peringkat ASEAN ni sebab tu di awal tadi saya sebutkan sebagai mana-mana anggota di bawah Penguasa Bersatu, kita memang digalakkan supaya setiap negara mempunyai undang-undang tentang perdagangan orang dan pemagadan. Supaya dalam kes-kes beginilah, contohnya bila rakyat kita ke Cambodia kan ditipu kan. So di Cambodia pun ada perundangan itu. Jadi Cambodia boleh mengambil tindakan kepada majikan di Cambodia itu. Okay. Dan keadaan sama mungkin berlaku di Malaysia. Yeah. Kalau orang Cambodia datang ke Malaysia, ditipu oleh syarikat Malaysia, kita boleh ambil tindakan ke atas syarikat. Kalau sekiranya memang tidak ada, maksudnya memang majikan di pihak Cambodia itu akan terlepas begitu sajalah. Kan? Dia mungkin boleh mengulangi kesilapan itu, boleh mengulangi jenayah itu. Yeah. Dan maksudnya mungkin orang daripada negara lain pula akan terjebak dalam perkara yang samalah. Yeah. Sebab kita digalakkan di peringkat ASEAN ni kesemuanya kena ada undang-undang akta yang untuk menangani jenayah perdagangan orang dan juga migran. Datuk, saya bawa apa nak sebut ya, anekdot barangkali ataupun selalu yang kita mendengar laporan. Ini mungkin dalam konteks penyeludupan migran. Pekerja datang tanpa izin. Ya, termasuk juga pekerja rumah domestik ini, pembantu rumah yang mana mungkin setengahnya dipaksa, ada elemen perhambaan, ya, ada kemungkinan, dan ada juga yang mungkin datang tapi dia okey-okey saja. Tapi dia tidak berpermit. Apakah terpakai juga dalam akta yang ini atau bagaimana kedudukan? Okey. Kalau dalam konteks Malaysia, sebab sebenarnya kita maklum kebanyakan pembantu rumah majoriti pembantu rumah di Malaysia adalah pembantu rumah daripada warga asing dan mungkin daripada warga Indonesia kan, warga Filipina kan. Cuma kalau kebanyakannya memang melalui saluran sah, mereka ada permit masuk dengan pasport, dengan visa, semua memang lengkap. Apa yang menjadi masalahnya, kadang-kadang permitnya tamat dan tidak diperbaharui. So pembantu rumah akan menjadi pendatang asing lah, tanpa izin lah. Tanpa izin. Dalam kes ini sebenarnya kalau bila dia menjadi pendatang asing tanpa izin, ada majikan setengahnya, saya tak kata semua kan, mereka yang mengambil kesempatan kan. Dia tahu kan dia tak ada dokumen kan, memang vulnerable lah kan. Jadi apa yang dibuat, dia mungkin mengugut pembantu rumah ini supaya melakukan kerja kan. Kadang-kadang tidak dibayar gaji, tidak dibayar gaji dalam beberapa bulan. Kita ada kes macam tahun lepas kita ada dapat satu kes di mana seorang pembantu rumah warga Indonesia kan, yang tidak dibayar gaji selama 5 bulan. Kan, kalau bayangkan RM1,000 sebulan, RM5,000 tidak dibayar kepada pembantu rumah ini. Dan dipaksa bekerja berbelas-belas jam, mungkin daripada pagi sehinggalah larut malam kan. Dan diberi makan pun mungkin sekali sahaja kan. Tidak diberi tempat tinggal yang selesa kan. Ada yang dalam kes ini kita dapati ada tanda lebam di bahagian di pembantu rumah ni, di bahagian anggota pembantu rumah ni. Mungkin memang dia didera oleh. Jadi sebenarnya bila kita selamatkan kes ini, memang betul lah. Ada setengahnya memang dia punya permit tu tidak diperbaharui oleh majikan. Secara sengaja lah. So memang kalau dalam kes ini boleh sabitkan dengan kes perdagangan orang lah, di bawah eksploitasi
buruh paksa. Ya. Jadi hukumannya akan lebih berat. Hukuman lebih berat. Dalam kes ini kalau tak silap saya, majikan tersebut telah didenda sebanyak RM12,000 Malaysia atau 3 bulan penjara lah. Ya, dan itu juga bukan sekadar kes yang melibatkan pekerja asing, ia boleh menjadi isu diplomasi. Betul. Kita tahu sebelum ini negara jiran juga ada buluh runcing dan segala macam hanya kerana elemen-elemen yang sebegini. Datuk, kedengarannya ia adalah merupakan satu cabaran yang serius dalam konteks pemerdagangan orang dan penyelundupan migran ini. Apa inisiatif-inisiatif mutakhir yang dilaksanakan oleh KDN dalam usaha? Kita tahu sudah ada pelanjang kepanjangnya, sudah ada agendanya dan sudah ada aktanya. Tetapi kesedaran awam dan juga kefahaman rakyat khususnya dalam konteks tadi job scam. Ini ramai yang masih mungkin dia tak terkena lagi, Datuk. Jadi dia okey lagi ni. Lumayan nampak gaji ni. Jadi apa bentuk inisiatif yang mungkin telah digariskan mutakhir ini, Datuk? Okey. Dia sebenarnya kita ada beberapa kaedah lah, ada beberapa strategi yang kita rangka di bawah KDN ini. Sebenarnya kita rangkukan kepada yang kita namakan strategi 4P. Yang kita mulakan dengan pencegahan. Pencegahan ni dalam konteks pencegahan ni kita menggunakan media massa lah, media elektronik, media cetak kan. Kita guna papan iklan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai lah. Tak kira lah mereka pelajar sekolah ke, pelajar IPT ke kan, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta. Kita memberi kesedaran apa sebenarnya jenayah yang dimaksudkan dengan penumpang migran ataupun perdagangan orang. Kadang-kadang kita bila tidak berlaku kepada kita ataupun keluarga kita, kita ambil mudah. So kita beri kesedaran gitulah. Dan dalam era ini memang penggunaan media sosial yang tinggi, kita juga menggunakan media sosial untuk memberi kesedaran kepada rakyat lah. Yang kaedah kedua kita memperluaskan peranan NGO. Sebab NGO ni satu pihak yang sangat penting untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum tentang bahayanya perdagangan orang dan juga penumpang migran ni. Dan kita dalam konteks perdagangan orang dan ni kita libatkan NGO ni tuan untuk perlindungan masa pun kita beri peluang kepada mereka. Sebab ada setengah NGO yang dia menyediakan rumah perlindungan. So sebenarnya mungkin untuk yang pertama tu, katalah contoh dia mengetahui ada satu kes, dia mungkin selamatkan dulu. Kemudian baru dia buat laporan pada polis, kita akan susun tindakan sewajarnya lah. Itu yang pertama. Yang kedua lagi segi pendakwaan dan penguasaan kan. Sebenarnya saya sebutkan tadi, kita ada akta, kita ada peraturan kan. Tapi apalah gunanya kalau kita tidak kuat kuasakan kan. So kita menggunakan contoh agensi penguasa kerajaan. Sebagai contoh di bawah KDN, kita ada Jabatan Immigration kan. Yang ini di bawah kita kawalan kita lah. Kita ada yang paling besar adalah PDRM. Ini akan membantu kita kan untuk menguasakan akta inilah. Kita ada juga bawah KDN, kita ada Maritim Malaysia pun dia boleh mengekang penumpang migran sebagai contoh kan. Dan dalam masa sama kita juga ada kerjasama dengan custom kan. Custom bukan setakat barangan, dia mungkin ada benda lain yang dia boleh bantu kita. Dan juga kita juga memang kerjasama yang erat dengan Jabatan Tenaga Kerja lah kan. Dia pun sebab kalau setengah-setengah aspek buruh paksa sebagai contoh kan, penyediaan penginapan yang sempurna itu di bawah GTK. So ini sebenarnya yang kita buat untuk memastikan penguasaan itu berjalan dengan cekap lah kan, dan juga tidak bertindih. Sebab kita ni kadang-kadang kita semua agensi nak buat penguasaan, tapi mungkin target yang sama. Sebab itulah kita ada plan aktif supaya setiap sama ada kita buat kerjasama ataupun kita pergi kepada lokasi yang berbeza, target yang berbeza. Itu yang kedua. Yang ketiga dari segi pendakwaan. Seperti sebutkan tadi kan, walaupun kita tahu ada laporan tentang kes tertentu kan, tetapi kalau kita tidak bijak menyiasat, tidak bijak mencari bukti kan, kita tidak pandai untuk menapasi masa-masa mengikut kesalahan tertentu, kita mungkin gagal. Kita bawa ke mahkamah,
kita bawa pihak-pihak bertanggungjawab kepada ke muka pengadilan, tapi kita dia pengakhirannya kita tak dapat menyabitkan kesalahan. Jadi dia akan jatuh kepada akta-akta lain. Jadi tak beratlah hukuman. Tak beratlah hukumannya. Hukuman biasa. Contohkan. Jadi that's why kita kata kita memang gunakan tadi yang indikator tadi, kita pertingkatkan latihan, kita pertingkatkan dia punya kapasiti untuk membuat pendakwaan dan untuk cari bukti sesuatu. Dan yang ketiga, segi pelindungan. Sebenarnya saya sebutkan tadi, kita ada untuk masa-masa perbulangan orang, kita ada sediakan rumah perlindungan. Rumah perlindungan ni memang di bawah Kementerian Wanita lah. Okey. Dan memang dan kita ada dua yang di bawah NGO. Ini NGO yang membantu kita lah. Dan dalam sebenarnya untuk rumah perlindungan ni, mereka yang telah diselamatkan, kita akan letakkan di rumah perlindungan. Sama ada secara sementara sehingga kesnya selesai, atau sehingga kita boleh mendapatkan dokumen yang lengkap untuk menghantar mereka ni balik ke negara asal. Dan elemen-elemen yang kita ada dalam akta ini, kalau untuk masa-masa yang kita tempat rumah perlindungan ni, mereka diberi allowance bulanan, tuan. Ada allowance bulanan. Dan kepada mereka yang ingin bekerja, kan masa yang pertama tu dia mungkin telah ditipu, tapi bila kita selamatkan, mungkin ada di antara mereka yang kata tak nak balik lagi ke negara asal, boleh tak dia nak bekerja. So kita boleh keluarkan kelulusan untuk mereka bekerja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tak akhir sekali adalah perkongsian dan kerjasama strategik lah. Saya sebutkan tadi, kita ni di antara agensi kerajaan, kita berkongsi maklumat. Sebenarnya kan, antara PDRM, antara custom, immigration, kita berkongsi maklumat. Sebab kadang-kadang kita gunakan target yang sama pun, kan. Kalau telah pun kata contoh, kalau telah pun disiasat oleh satu agensi, kenapa kita perlu siasat lagi? Kan, kita berkongsi je. Dan itu peringkat dalam negara. Kita juga, saya sebutkan tadi, kita ada di peringkat luar negara. Contoh di peringkat ASEAN, kita ada ASEAN Napol, kan. Kita kongsikan tentang maklumat penjenayah, kan, maklumat scam ni di antara negara-negara ASEAN, supaya senang. Kalau contoh dia melarikan diri ke Thailand, kita dapat bersama polis Thailand. Kita belum mungkin boleh menangkap dan menyerahkan kepada Malaysia. Sama juga di peringkat dunia pun sama. Saya sebut tadi, kita ada persidangan mungkin setiap tahun, kan. Kita berkongsi pengalaman, kita berkongsi maklumat. Itu inisiatif yang telah kita buat di Malaysia lah. Tapi saya yakin tidak terlepas daripada bentuk-bentuk cabaran. Sekurang-kurangnya tadi Datuk sebut 100 lebih kita berjaya bawa balik, tapi sebenarnya ada 300 lebih. Jadi kita akan belajar lebih lanjut tentang apakah cabarannya untuk cuba menangani dan mengatasi masalah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini. Kita berjeda, kembali bersama soalan-soalan tersebut. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saksikan apresiasi Anugerah Sri Angkasa bersama-sama Fahrin Ahmad dan Tanuja. Sabtu, 5 November, 9 malam. Semestinya hanya di TV2. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable.
We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Banyak maklumat yang penting kita kongsikan pada malam ini bersama Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri Datuk Muhammad Fauzi bin Man Issa berkait tentang pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Saya gantung juga soalan tadi. Datuk kena tambah masa ni, tak cukup ni, banyak lagi soalan susulan ni. Datuk, dengarnya cabarannya besar. Datuk awal-awal tadi sudah menyebut bahawa yang berjaya kita bantu bawa pulang dalam konteks job scam saja 100 lebih. Tapi Datuk ada sebut juga kata ada 300 lebih sebenarnya. Jadi kemudian termasuk juga pelaksanaan beberapa inisiatif memberi allowance kepada mangsa. Ini semua cabaran-cabaran. Jadi dalam kita cuba nak menangani ni, meskipun kita sudah ada NAPTIP, anti-SOM semua ni, cabarannya apa di dalam menangani ni? Okey, sebenarnya ada beberapa cabaran lah sebenarnya untuk kita mengenali dengan lebih cekap jenayah perdagangan orang dan juga penumpang migran ni. Sebab kebanyakannya kes yang kita dapati ni kes yang melibatkan sindiket. Sindiket ni sebenarnya kita tahu mereka ni memang licik lah. Kan mereka kadang bukan setakat licik di Malaysia. Mungkin di mereka antarabangsa pun mereka ada hubungan-hubungan yang tertentu lah kan. Mereka ada jaringan yang besar lah kan. Jadi kegiatan mereka ni kalau setakat biasa-biasa memang tidak dapat dihidulah. Tapi saya pujilah, mungkin ini kehebatan kita punya pihak PDRM kan, polis kita dan juga agensi penguasa yang lain yang memang ada kepakaran tertentu untuk menghidu kegiatan mereka lah. Cuma tetap seperti saya sebutkan, memang ada cabaran tertentu. Yang pertama saya rasa lagi segi kekurangan maklumat dan bukti yang kukuh lah. Seperti saya sebutkan tadi, kalau kita nak bawa seseorang, nak bawa ke muka pengadilan, kita kena ada bukti yang kukuh kan. Tanpa bukti yang kukuh, kita akan gagal di pertengahan jalan lah kan. Selalunya memang kes kemerdekaan orang ni memang untuk disabitkan di bawah akta APTIP-SOM ni memang perkara yang paling mencabar lah kan. Ada yang kita tengok sebenarnya pada peringkat permulaan tu betul. Kita nampak dah kita boleh menggunakan akta ini. Tapi di pengakhirannya mungkin dia jatuh di bawah akta yang lain lah. Sebab kita kena ingat kan, dia pun ada pihak peguam yang mewakili mereka kan. So memang itu masalah yang pertama lah. Dan saya sebutkan tadi memang kita memberi khusus khas kan, latihan yang khas kepada kita punya agensi penguasa untuk mendapatkan bukti-bukti ini supaya ini memberi semangat kepada mereka lah. Sebab kalau saya pun menjadi seorang anggota penguasa tapi saya dah bertungkus lumus mendapatkan kes tapi dia di pengakhirannya tidak dapat dibuktikan, kita rasa macam sia-sia lah. Kita rasa letih kan, kita rasa letih dan penat. Dan kedua adalah kita kesukaran bagi agensi penguasa ni untuk mengenal pasti masa perdagangan orang. Bila sebagai contoh kan, bila kita dapatkan satu kes, kita dah memang dah pasti dah mereka ni mangsa kan. Selalunya lah bila mangsa ni, kita ambil contoh lah, mangsa perdagangan orang ni dia melibatkan warga asing. Tadi kan kita ambil contoh pembantu rumah tadi kan, dia ni jatuh di bawah perdagangan orang kan kesnya. Sebenarnya bila berdasarkan pengalaman agensi penguasa, dalam kes-kes seperti ini, mangsa itu satu tidak mahu bekerjasama. Sebab
trauma yang dia dapat tu disebabkan mungkin dia didera, dia dikurung, dipaksa buat kerja-kerja yang tidak diingini kan, kerja-kerja yang bertentangan dengan dia punya prinsip diri sendiri. Jadi dia rasa tertekan, sangat-sangat tertekan. Jadi apabila kita selamatkan, mungkin di kepala dia, mungkin dia hanya memikirkan bagaimana nak meninggalkan Malaysia secepat mungkin. Jadi tanpa ada kerjasama daripada mangsa ini, bagaimana kita nak mendakwa majikan kan, ataupun ketua-ketua sindiket ini kan. Jadi itu cabaran kita yang kedua lah kan. Saya sebutkan tadi contoh kita ada lagi kita kesukaran nak membezakan contoh dalam kes penyeludupan migran. Okey. Sebenarnya kita tahu dalam kes penyeludupan migran ini ada yang menjadi mangsa, ada yang menjadi tekong. Okey, caranya acap kali tekong ni bila kita buat serbuan, tekong akan hilang lah. Mungkin dah hilang ke mana-mana lah. Okay. Tapi ada juga kita tangkap bersama tekong. Tetapi ada dalam kes yang mana tekong ni pun dia mengaku dia adalah mangsa. Dia mangsa juga. Dia buruh paksa kepada toki lagi besar. Contoh sebab kita tengok kan. Kata ketua sindiket katalah tekong ni, katalah kita ambil contoh ni warga negara asing kan. Dia pun adalah warga negara asing daripada negara tersebut. Jadi dia boleh mengakulah dia adalah mangsa juga. Kita cakap di mana tekong telah menarikan diri. Wahal dia adalah tekong. Itu yang cabaran yang ketiga lah. Pandai dia. Sebab tu dia jadi tekong. yang keempat, misalnya yang keempat terakhir untuk dari segi cabaran kami kan, cabaran kami di pihak di KDN dan juga IJ penguasa ni, bagi saya masih lagi kurang kerjasama lah. Okay. Dan kesedaran daripada masyarakat umum lah. Ada peranan masyarakat ke? Kerana kedengarannya macam kuat kuasa, pihak beruniform, sempadan. Ini macam kami ni marhai ni dengar-dengar ni apa kita boleh buat ni Datuk? Kami ni dalam hal ini. Tak ada apa ni Tuan. Sebenarnya dari segi penguasaan ni kan, kita sejauh mana kita nak adakan nak tambah bilangan kuasa supaya cukup, tak mungkin cukup sebenarnya. Okay. Kan, sebab tu kita perlukan rakyat, kita perlukan penduduk sekitar kan, kita perlukan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga kita lah, kerajaan kan, untuk melaporkan kejadian. Sebab kadang-kadang tengok kita duduk dalam satu sebuah taman perumahan, di sebuah kampung kan, kita kenal jiran-jiran kan, dan kita boleh nampak pelik sikit. Tapi kami nak ke mana? Polis? Boleh ke KDN? Boleh. Yang paling terdekat adalah polis lah. Yang kedua kita boleh mengadu kan, kita ada portal kita pergi kepada portal Mapun ni boleh mengadu. Kita ada talian khas pun ada kan kalau kita punya tu. So banyak cara lah. Tapi yang paling itu sudah kepada Balai Polis Berhampiran. Kita dengar kata contoh, kita dengar sebelah jiran kita tengok mungkin dia punya pintu rumah kadang ketakutan. Kita tengok lain mata lebam kan. Kita kena ada perasaan empati. Kena peka lah tu. Baik. Menjadi mata dan telinga, itu mesej terakhir kepada penonton kita. Banyak tentang pencapaian, tetapi lebih penting sekali yang penutup itu, kita sebagai rakyat, sebagai audiens yang mendengar ini, apa yang boleh kita bantu agar dapat mengatasi pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran. Mudah-mudahan kita juga tidak menjadi mangsa. Itu juga mesej yang besar. Jangan mudah tertipu dengan job scam. Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang setia selama 1 jam yang berlalu. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.